Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ambil ini apa nama tu? Adab-adab berpuasa Adab-adab berpuasa 106. Kitab ni Bidayatul Hidayah, tapi muka surat 106 106 yang ruminya 106. Adab-adab berpuasa. Dan yang 112, yes. Yang jawinya 112 ya, yang jawinya 112. Yang ruminya 106 daripada kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali. Ruminya 106 insya-Allah. Jawinya 112. Kata beliau rahimahullah, tidak sepatutnya, la yambari, kalau bahasa Arab kata la yambari. Kalau sepatutnya yambari li jalalika, yang sepatutnya, yang sayugianya. Kalau tidak sayugia, la yambari, tidak sepatutnya. Kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan sahaja. Sebab tasawuf ini nak membina orang untuk jadi muqarrabin, bukan sekadar abrar. Bukan sekadar abrar. Abrar ni dia buat yang wajib. Muqarrabin tu bukan saja yang wajib, yang sunat pun dibuatnya. Ya, yang sunat pun dibuatnya. Kalau ibarat kita basuh pinggan, bukan sahaja selesai pinggan itu dibasuh, dengan singki-singkinya, ya tak? Dengan maknanya kita kata kawasan persekitarannya. Itu orang yang muqarrabin tu begitu. Maknanya dia bukan hanya melaksanakan yang wajib, tapi dia juga berasa dosa, bersalah kalau tak buat yang sunat. Sebab itu dia ada ungkapan dalam ilmu tasawuf ini apa? Dalam ungkapannya ialah hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Cuba ulang. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanat abrar sayyiatul muqarrabin. Maknanya apa? Pada orang abrar, hasanat, maknanya dia tak tinggal yang wajib. Orang yang tak tinggal yang wajib tu kira abrar lah, ya, orang yang baik lah. Abrar ni makna orang yang baik. Abrar tu makna orang yang baik, daripada perkataan bar, ya, abrar, ya, bir, ya, bir tu kebaikan kan. Jadi orangnya bar, ya. Sebab itu kita ada Ja'far Al-Bar, Hamid Al-Bar, ya. Jadi hasanat maknanya kebaikan, kebaikan. Sayyiat maknanya keburukan. Namun begitulah, walaupun di sisi orang abrar, hasanatul abrar, di sisi orang yang abrar itu hasanah, iaitu dia tak tinggalkan yang wajib. Tapi bagi orang muqarrabin itu sayyiat, masih lagi buruk. Kenapa? Wajib je, ya tak? Yang sunat tak buat, ya tak? Wajib saja, yang sunat tak buat, ya? Yang sunat tak buat. Jadi bagi orang muqarrabin masih lagi sayyiat, masih lagi benda tu dianggap keburukan, kejahatan. Sebab
sekadar buat yang wajib je, ya, sekadar buat yang wajib. Begitu. Jadi tasawuf tu nak mengangkat martabat daripada sekadar abrar kepada muqarrabin, ya, bukan sekadar abrar orang yang baik, tapi muqarrabin orang yang hampir, ya, dia bukan sekadar baik dengan Allah, bahkan dia rapat dengan Allah. Muqarrab tu akrab, ya, muqarrab tu akrab, muqarrab tu qarib. Jadi yang hampir dengan Allah. Jadi orang yang hampir, macam kita dengan anak-anak kita pun, ya Allah, ada anak-anak yang sekadar buat yang wajib, ada anak-anak belum disuruh dah buat, dan kalau kita suruh dia akan buat lebih daripada yang kita suruh. Kan lain kita punya perasaan pada anak yang begitu. Ada lagi satu anak langsung dia, ya Allah, jenuh bertolak, jenuh bertolak, tak ngombin. Sudah kita megang penyapu, kita nyapu sudah. Tak? Allah, habuan memasin lah tu, budak-budak sekarang kita pun, ya tak? Kan macam kita tu bukanlah nak muji dah, tapi kita dulu suruh buat, panggil datang, larang berhenti, terus je. Tak ada banyak rembangnya, tak ada banyak itunya, kan? Larang berhenti, suruh buat. Itu kita dulu, ya tak? Panggil datang, ini jenuh panggil weh. Lagi tak habis cerita Korea, ya tak? Cerita sekarang, cerita Korea saja, ya tak? Jadi maknanya di situ apa? Kebaikan bagi orang abrar lantaran mengerjakan yang wajib masih lagi sayyiat, masih lagi dianggap buruk bagi orang yang muqarrabin. Ya, katalah contoh-contoh, ya. Macam orang perempuan kan, bertudung, menutup aurat, labuh, Masya Allah, ya. Tapi itu baru abrar. Itu baru abrar. Yang muqarrabin itu warna pun dia ambil kira. Orang yang muqarrabin itu warna pun dia ambil kira. Allah, ya tak? Dia kalau boleh warna pakaian wanita tu sampai ke tahap tak ada langsung menarik orang laki-laki. Orang lelaki pun tak, orang pun nak tengok. Sebab itulah makna digalakkan warnanya gelap, begitu. Itu orang yang muqarrabin lah. Dia tak ada menarik perhatian, ya tak? Menarik perhatian lelaki itu boleh membawa kepada sayyiat. Tapi bagi orang abrar, setidak-tidaknya dia kan menutup aurat, ya tak? Walaupun bajunya itu warnanya striking, maknanya agak menarik dan menggamit, ya tak? Tetapi maknanya kita kata bahawa setidak-tidaknya dia sudah menutup aurat. Itu memada bagi abrar, tapi bagi muqarrabin masih lagi buruk, sayyiat, lantaran kalanya tu merah. Contoh, ada orang lelaki tak boleh tengok merah, ada. Dia jambu, dia kata, ya, merah jambu, ada. Dulu bahasa orang lama-lama dia tu, ada. Jadi dia kata tidak sepatutnya kalau engkau hanya puasa pada bulan Ramadan sahaja, maka bermakna engkau telah meninggalkan merebut keuntungan dengan puasa sunat. Yang ini nak jadi kekasih Allah ni, tak? Ya, nak jadi kekasih Allah, ya, mazalal abdu yataqarraba ilayya bin nawafil, kan? Dalam hadis qudusi, kan? Selama mana seorang hamba itu menghampirkan dirinya kepada aku dengan benda-benda yang sunat, hatta uhibbah, sehingga aku kasih ke dia. Fa idza ahbabtuhu, bila aku dah kasih ke dia, kata Allah, akulah pendengarannya yang ia mendengar dengannya, akulah matanya yang ia melihat dengannya, akulah tangan yang ia menyentuh dengannya, kata Allah, kan? Dalam hadis qudusi lah, bila sebut kata Allah tu, hadis qudusi lah tu, akulah tangannya yang ia memegang dengannya, akulah matanya yang ia melihat dengannya, akulah telinganya yang ia mendengar dengannya. Jadi maksudnya apa tu? Taufik. Kena je apa yang didengar, kena je apa yang ditengok, kena je apa yang dibuat. Ya tak? Memang terpelihara sungguh, ya, memang terpelihara sungguh. Itu orang yang mendapat taufik, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya yang sunat itu sebenarnya apa
mengambil peluang untuk merebut darajat, ya, darajat yang tinggi. Jadi orang Melayu kata darjah, ya tak? Darjah satu, darjah dua, darajat. Darjah tu cakap Arab, ya, darjah, dan banyak jadi darajat. Jadi ya. Jadi demikianlah bahasa, ya, bahasa kita ambil daripada bahasa mereka. Dalam syurga Firdaus, Jannatul Firdausi a'la, ya, yang tertinggi, ya tak? Jannatul Firdausi a'la. Sila. Nanti engkau akan menyesal apabila engkau melihat Allah, ya tak? Dia sebenarnya berapa tuan-tuan dan puan, kita di dunia pun, ya tak? Kita melihat orang yang mendapat anugerah, aku tak pernah naik pentas, ya tak? Kita dah tengok orang yang dapat anugerah di dunia kan, tak pernah merasa, ya tak? Ya, tak pernah. Kalau boleh nak sekali dah saya tidak-tidaknya naik pentas dapat anugerah. Contohlah, ni nak tengok anak. Alhamdulillah. Ya hadina hidikum. Dia nak melihat anaknya mendapat anugerah, ya tak? Kalau tidak, dia hanya menepuk tangan orang je, ya tak? Menepuk tangan orang je. Jadi melihat pahala orang yang banyak daripada puasa sunatnya, daripada amalan sunatnya, seperti halnya engkau melihat bintang-bintang yang berkelip-kelipan. Tak dapat nak capai Allah tinggi. Jadi Pak Imam Ghazali minta tu bukan apa, jangan sampai terjadi rompitu. Jangan sampai terjadi rompitu. Ya, sekadar boleh melihat bintang-bintang yang lebih tinggi daripada engkau, dan engkau itu jauh sangat ke bawahnya, ya tak? Jauh sangat ke bawah. Jadi begitu maknanya dia tasawuf ini berusaha untuk maknanya sampai kepada kemuncak kecemerlangan, pengabdian diri kepada Allah, sehingganya buat kerja baik pun bukan kerana syurga. Tak ada. Awak buat kerja baik ni bukan kerana syurga. Moga kita itu hamba Allah, Allah Ta'ala suruh buat. Syurga itu Tuhan punya, itu bukan kita punya. Mak, ya tak? Itu Rabi'atul Adawiyah, ya tak? Lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim, ya tak? Nak kata minta syurga Firdaus bukan ahlinya, kata. Tapi taklah larat pula menahan api neraka, wala aqwa 'ala naril jahim, ya tak? Yang penting ialah habli taubah, maknanya kurniakanlah dan terimalah taubat, ya tak? Ya, habli taubatan waghfir dhunubi. Jadi dia memang kita kata darajat yang tertinggi bagi seorang yang maknanya kita kata sampai ke tahap muqarrabin. Dia bukan masalah buat tu kerana syurganya begini, kerana layanannya begitu di dalam syurga. Yang penting muqarrabin, orang yang lebih penting seronok bila berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tak? Ada orang begitu, dia tak nakkan kekayaan, dia berdamping orang itu bila seronok dah. Orang tu kaya, tapi dia teman bukan kerana kaya, dia teman berdamping dengan dia, tapi teman dapat berdamping dengan dia tu pun teman seronok dah. Ya tak? Apatah lagi Allah, ya, apatah lagi Allah. Di sepanjang tahun ada hari yang mempunyai kelebihan, ya, insya-Allah. Kita pindah ke maknanya muka surat 107. Di bawah tu, dan janganlah engkau menganggap bahawa puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum. Puasa awam dipanggil kan? Kan puasa itu ada awam, ada apa? Khawasul khawas. Ya tak? Maknanya puasa pun punya martabat. Ada orang sekadar meninggalkan makan dan minum, tapi dia tak jaga mulut, dia tak jaga mata dan sebagainya. Sampai ada hadis Nabi kan, khamsun yafturna as-saim, ya tak? 5 benda yang boleh membuka puasa orang yang membuka puasa, membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Apa pula? Iaitu al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu, ya tak? Iaitu berdusta lah, mengumpat lah, mengadu domba lah, wal yaminul kadhibah, sumpah palsu lah. Dia sampai disebut itu 5, saya lupa lagi satu. 5 itu membatalkan puasa, disebut tu yafturna as-saim. Padahal mana pula batal, tak payah qada. Itu sebenarnya nisbah orang awam, ya, nisbah orang awam. Tapi nisbah orang yang khawas,
Kalau dah tak jaga mata, tak jaga lidah, tak jaga telinga, ya tak jaga itu semua, maka apalah tinggal puasa. Tak jaga syahwat, ya, tak jaga syahwat. Yang mak bapaknya pun ganjil, minggu sudah kahwinkannya dema, kan? Orang kehendak puasa tu menahan syahwat. Apa benda baru macam, bukan boleh berselisih. Ada rang, orang Kelantan kata ada rang. Ada rang ni syok current, ni dah syok current. Apa tinggal pahala? Apa tinggal pahala? Kahwinkan raya kedua. Baru benar raya katok, dah. Raya katok. Orang dulu kata raya katok, dah. Raya katok kalau dapat raya punya riau, dah. Tu ya. Ini tak dandan kahwinkan budak je dah. Kahwinkan budak. Apa tinggal pahala entah, dah. Balik cerita kita, ya. Jadi maknanya sampai ke tahap itu memang dari sudut fiqh tidak batal. Dari sudut tasawufnya kita kena ada puasa khawas, ya. Makna puasa mata, puasa telinga, puasa lidah, puasa syahwat, ya, puasa amanah, begitu, ya. Sebab itulah maka dikata di situ bahawa bagaimana jangan anggap hanya meninggalkan makan dan minum itu layman, orang biasa je, layman maknanya, ya. Itu orang kapio apa itu, ya tak? Tapi tak jaga anggota, tak jadi puasa yang khawas, tak jaga mata, tak jaga telinga, ya. Jadi tak jadi puasa yang khawas, ya tak? Dia ada lagi satu tahap tertinggi, apa? Khawasul khawas, di mana dia rasa seronok dan indahnya puasa bagi mendera diri, bagi mendapat keredaan Allah, ya. Dia rasa seronok puasa, bukan rasa mengeluh puasa. Ya tak? Dia beginilah kita, ya, kalau dah buat benda yang menggembirakan orang yang kita kasih, jadi maknanya kesusahan itu adalah kenikmatan, ya tak? Mendera diri, berbuat sesuatu untuk kekasih, maka kesusahan itu jadi kenikmatan. Ya tak? Kesusahan itu jadi kenikmatan. Ya, macam kita kasih kepada seseorang, lalu kita pun pinang dengan belanja tubuhnya, belanja hangusnya, mangkuk ayunnya, berapa banyak. Tapi kita rasa gembira, kita tak ada rasa, tak, kita rasa gembira sebab kita seronok kasih. Tak, ya tak? Lalu kita menyusahkan diri untuk dapat kasih sayang, ya tak? Mangkuk kan tak boleh satu, ya tak? Nak 5, balai kan tak boleh 5, nak 7. Dia ngambil pahala sunat tu, ganjil tu pahala sunat, bukan buat saja. Orang dulu ikut kitab, jangan, ya tak? 3, 5, 7 tu ikut kitab tu, hadisnya, ya tak? Itu yang mangkuk tu 5, 7, 3, 1, ya tak? Tu, ya. Jadi orang dulu tu kalau diniatkan mengikut sunnah Nabi, dia dapat pahala mangkuk 3, mangkuk 5 tu. Tapi tak ada niat itu. Dia jadi adat je, semeritnya 5, semerit, ya tak? Semerit, ya tak? Jadi jangan fikirkan itu saja, ya tak? Jangan fikirkan meninggalkan makan, minum dan jima saja. Itu puasa awam je, itu puasa awam. Tetapi puasa adalah lebih luas daripada itu, iaitu khawasul khawas. Dia rasa nikmat berpuasa sehingga dia rasa inilah cara nak dapat kasih sayang Allah, dan hatinya tidak lain kecuali kepada Allah. Itu puasa khawasul khawas. Jangan ada langsung fikirkan dunia daripada puasa, nak nguraikan badan ke, ya tak? Tak ada fikir dunia tu, ya, tak ada fikir tu, ya tak? Yang dipikirnya ini kesusahan ini untuk mendapat kasih sayang, ya, kasih sayang Allah. Ini adalah khawasul khawas, itu je fikirnya. Dalam hal ini Rasul ada bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal 'atash. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa tak dapat apa melainkan lapar dan dahaga, lantaran dia tak jaga anggota mata, telinga, ya tak jaga apa semua tu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad di dalam musnadnya, ya. Koleksi riwayat itu dipanggil musnad, ya. Koleksi riwayat Imam Ahmad ke siapa-siapa ke, ya. Ahmad di sinilah Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal, lalu dia dikenal sebagai pengasas mazhab Hambali, ya, pengasas mazhab Hambali. Jadi katanya apa? Maka kesempurnaan puasa itu bahawa engkau menjaga seluruh anggota.
lidahnya, matanya, telinganya, itu dipanggil khawas, dari membuat sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka engkau mesti menjaga mata dari melihat perkara yang diharamkan, ya. Mesti menjaga lidah daripada bercakap dengan perkara yang tidak berfaedah. Sebab itu nisbahnya kita kata kena selesaikan segala hal-hal yang melibatkan keduniaan ni segera, ya. Maksud saya ialah nak cari envelope lah untuk duit raya nak cari baju raya berbudak. Tengah ni tak ramai orang, tengah inilah kita ikhtiarkan. Esok orang dah ramai, pahala puasa betah ke mana? Kan masih tu juga dah kita nak mencari, nak meraih, ya tak? Jadi puasa pahala puasa pun lepas, ya tak? Ngapa? Macam-macam ditengok, ya tak? Macam-macam ditengok, dah ramai. Jadi cepat. Kita ni pula pelik, last printer tu yang paling lemah. Orang the last printer tu, maknanya the last runner should be the best printer, ya tak? Maknanya sepatutnya pelari pecutan terakhir tu mesti pecutan yang terbaik, ya tak? 10 malam terakhir tu sepatutnya yang terbaik, tapi kita terbalik. 10 malam pertama yang terbaik, kedua tu dah mula, ketiga tu ya Allah, ya tak? Jangan tidur kadang-kadang, ya tak? Sepatutnya yang ketiga tu Nabi dah tak balik rumah, ya. Dah tidur baring masjid je, ya Allah, ya. Atau kita masih tu lepas nak cari envelope ni envelope lah, duit raya. Jadi cari awal-awal, cari awal-awal, jangan masih tu. Orang perempuan pun selesaikan cepat. Segala kuih-kuih tunjuk ke, kuih buat sendiri ke, selesaikan sebelum 20 tu, ya tak? Supaya 10 terakhir tu kita fokus, ya tak? Kita fokus. Itu maknanya cara kita untuk mendapat yang terbaik, ya tak? Daripada mendengar perkataan yang menjaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang diharamkan. Kerana orang yang mendengar, orang yang mengumpat adalah sama dosa. Bila dia reda, dia tak lari, dia duduk sekali, ya tak? Dan jadi maknanya hari ni Mika boleh mengumpat dia depan teman, esok tak mustahil Mika mengumpat teman depan dia. Kita fikir orang itu je, tuan-tuan. Hari ini dia mengumpat si pulan di depan kita. Adakah mustahil kita? Ya tak? Adakah mustahil dia? Untuk apakah mampu kita menghalang kalau hari esok dia pula mengumpat kita di hadapan si pulan tu? Ya tak? Jadi dengan sendirinya Mika jangan cakap yang bukan-bukan tentang dia depan teman. Esok teman pula kena Mika labu yang bukan-bukan depan dia, ya tak? Jadi dikata dan orang yang mendengar. Jadi tapi kita dah bincang tentang pengumpatan yang dikecualikan, ya, kita dah baca dah dulu, ya tak? Dan orang yang mendengar dikira sama hukumnya dengan orang yang mengumpat kalau dia tidak mengingkarinya. Jadi maknanya man ra'a minkum munkara falyughayyirhu, siapa yang nampak mungkar hendaklah dia ubah kemungkaran, ya, falyughayyirhu bi yadihi, ya tak? Fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi, ya. Wadzalika adhaful iman. Demikian itulah iman yang terlemah sekali, iaitu mengingkari hanya dengan hati, tak berani bersuara, tak? Begitulah hendaknya engkau menjaga seluruh anggotamu seperti engkau menjaga perut dan kemaluanmu. Dua ini penting, ya tak? Kita tengok bagaimana kejayaan puasa ni mengawal dua benda ini, dan jatuhnya tokoh-tokoh besar. Nama kalau Hitler ke, Napoleon ke, Soekarno ke, pasal dua ni lah. Tak dapat jaga dua ni, ya, tak dapat jaga dua ni, ya tak? Sehebat mana Soekarno, satu stadium akan maknanya mendengar pidato dia, ya tak? Tapi apabila tak dapat jaga yang ini, ya tak? Habis Hitler, Napoleon, puncanya itu juga. Jadi sebenarnya puasa adalah melahirkan orang yang boleh mengawal diri. Sebab kalau dia boleh kawal diri dia, baru dia boleh kawal orang lain. Kalau dia tak dapat kawal diri dia, jangan harap dia boleh mengawal orang lain, ya tak? Dalam hal ini Nabi ada bersabda, khamsun yuftirna as-sa'im al-kadhibu wal-ghibatu wan-namimatu wan-nadharu bisyahwah wal yaminu kadhibah, ya. 5 perkara yang membatalkan pahala, ya. Tengok dalam bracket tu, ya, pahala. Kenapa disebut pahala, tidak disebut puasa? Sebab yang membatalkan puasa dalam bentuk fiqah, iaitu yang melibatkan rongga, ya tak? Yang melibatkan muntah sengaja, yang melibatkan murtad, yang melibatkan gila dan sebagainya. Itu dari sudut fiqah.
Di sini dari sudut tasawufnya, ya tak, membatalkan pahala puasa, iaitu berbohong, mengumpat, membuat fitnah, ya. Namimah ni mengadu domba sebenarnya, ya. Bolehlah fitnah, ya. Kemudian wan nazaru bisyahwah, melihat perempuan yang bukan mahram dengan syahwah, ya, daripada perkataan nazara, nazir tu makna inspection, ya tak, inspector, nazir, ya tak, melihat, ya tak. Jadi dikata apa di situ. Dan satu lagi ialah wal yaminul kadhibah, yamin kanan, ya, sebab orang angkat sumpah tu dengan tangan kanan, rupanya dia mengada-ngadakan benda yang tiada, dan dia sanggup berselindung di sebalik sumpah-sumpah palsu, ya tak. Itu dosa besar, dosa besar. Dan Rasulullah bersabda, ya, innamas saumu junnah. Kita ada junnah, kita ada jinnah, kita ada jannah, ya. Semua tu tak nampak. Apa makna jinnah? Jin, minal jinnati wan nas, kan? Syaitan kan ada dua, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Jin juga, tapi baris bawah tak nampak, ya tak. Kemudian jannah, jin juga, baris atas tak nampak, jannah mana nampak. Junnah ni perisai pun tak nampak, sebab bila perisai, dengan perisai tu tak nampak lah, macam kereta perisai, kita tak nampak orang dalam, ya. Jadi orang letak perisai apa itu, ya, jadi tak nampak lah bahagian apa yang di sebaliknya. Jadi as-saumu junnah, ya, rupanya puasa itu adalah sebagai suatu perisai, ya, sebagai suatu yang menghalang, ya, sebagai satu yang menghalang, sehingganya maknanya tidak kelihatan apa yang di sebaliknya, ya, apa yang di sebaliknya yang itu bergejolak nafsunya, ya tak, bergejolak nafsunya, tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan bergejolak nafsu. Dia tak makan lah, dia tak minum lah, dia tidak bersetubuh lah, dia ni malaikat ke apa ni, kan? Jadi tidak kelihatan kemanusiaannya, ya. Junnah itu perisai, tidak kelihatan, ya, maknanya tidak kelihatan kemanusiaannya. Dia tak makan, dia tak minum orang ni. Macam tetamu yang datang rumah siapa? Nabi Lut, tetamu yang datang rumah Nabi Ibrahim ke Nabi Lut, yang dia tak makan tu kan, dia tak makan tu, Nabi Ibrahim maksudnya. Nabi Ibrahim datang dua tetamu, rupanya tetamu tu adalah malaikat, kan. Pemuda-pemuda. Oh, Nabi Lut, confirm Nabi Lut. Nabi Lut now. Handsome. Jadi maknanya Nabi Lut mula risau lah. Sekarang kerja dema, ya tak? Kerja dema gemuk budak muda, ya tak? Jadi Nabi Lut kan dia jamunya kambing. Haram sentuh, ya tak? Hai, pehek demo ni. Ya, haram nak makan, ya tak? Apa kepesen, ya tak? Jadi maknanya seseorang yang berpuasa terlindunglah, ya, terlindunglah nafsunya, ya, terlindunglah nafsunya. Sebab itu dia kata junnah. Fa idza kana ahadukum sha'ima, ya, daripada sama yasumu, ya, shaim, siyam, saum. Dari situ dah tu. Tinggal lagi isimnya, kata nama ialah saum dengan siyam, ya, kata nama. Tapi kata kerjanya sama yasumu, ya, sama yasumu, ya, sama yasumu, sumu li ru'yah wa aftiru li ru'yah. Nah, jadi fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfuth wala yafsuq wala yajhal. Bila dah puasa tu, maka fala yarfus, jangan bercakap yang tidak baik. Ini kita kadang-kadang bukan apa, bazar-bazar Ramadan ni, kena jagalah. Bazar-bazar Ramadan ni dah ramai, mula labur yang bukan-bukan, ya tak? Jadi jangan ia bercakap dengan yang tidak baik, yarfuthu, ya, seperti ia bercakap perkara yang lucah. Rafatha, fala rafatha wala fusuqa fil haji wala jidal, kan? Wala jidal. Jangan ia berbuat maksiat, wala yafsuq fasiq, jangan bertindak seperti orang jahil, wala yajhal. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'im. Kalau ada orang lah memusuhi, memaki orang yang berpuasa,
hendaklah ia berkata di dalam hatinya kalau ia puasa sunat di hati, dan di mulut kalau dia puasa wajib. Inni shaim. Kita puasa ni kan, buat apa cakap yang bukan-bukan? Kita puasa kan? Jadi maknanya kalau dia, dan mulut kalau dia puasa wajib. Falyaqul inni shaim. Katakanlah bahawasanya aku ini berpuasa. Jadi hindarilah perkara-perkara yang membatalkan puasa itu dengan berkata kepada orang yang cuba bawa kepada kita kata-kata yang tidak baik itu dengan kata inni shaim. Dia cuba memusuhi, dia cuba maknanya bertindak dengan tindakan yang tak sewajarnya. Qatalahu aw syatamahu. Qatala ni sebenarnya bunuh, syatama ni maknanya mengkeji, jadi jangan, maka dikatakan di situ falyaqul inni shaim. Aku puasa, aku tak mau terlibat benda-benda yang begini. Puasa dan tidak mau terlibat. Ketika berbuka puasa, hendaklah engkau berusaha supaya semua makanan yang engkau makan itu halal. Dia ada orang mencuri ayam, tapi dia tak erti nyembelih. Carinya orang, teman minta tolong mereka sembelih, mereka tahu sembelih je. Ia jadi halal. Ia jadi halal. Ayam tu pun curi nak jadi halal macam mana? Tak mau je dengan sebab sembelihan tu dia jadi halal, tak mau ke tak? Jadi mana boleh maknanya kita kata kita puasa comel dah, berbuka benda yang haram. Aduh, letih dah. Puasa-puasa dah tapi buka benda yang haram. Allahu akbar. Dia kadang-kadang ada manusia yang terpisah daripada agama, dia tak rasa apa pun. Tak rasa apa yang terpisah daripada agama. Puasa tu pasal dah menjadi sesuatu yang rutin dan masyarakat puasa apakan daya. Kalau dia tak puasa nak menumih ke orang dengar tak, orang tercium, puasalah juga dia, puasalah juga dia, tapi jauh di lubuk hatinya lain, tak? Dia tidak, maknanya kita kata merasakan ini sebagai sebahagian daripada cara untuk mencari redha Allah dan kasih sayang Allah. Jadi katanya di situ, jagalah makanan yang halal. Jangan engkau memperbanyakkan makan dengan makanan yang lebih dari kebiasaan. Tadi saya tengok sayung tengah tadi dah keluar dah kantor. Yang kantor pun puasa je lah keluar pun. Buah kantor sayung tengah tadi. Tengok kona-kona situ udah ada buah kantor. Yang heran kantor ni bulan puasa je keluar. Macam berjanji ke macam mana? Jadi memang musim begitu ke? Ada musim begitu. Kantor hanya keluar bulan puasa, betul ke? Tidaklah maknanya dia tu masak ataupun benda tu boleh diambil tak kira bulan puasa je kan? Bila boleh tak? Bendanya ada sentiasa kan? Tapi bila tanpa puasa lah pun dia keluar pun dia dah katakan pasal mereka makan kan? Kita tu kebetulan pula duduk di Malaysia. Ya Allah, masyarakat majmuk daripada Kotiau sampai apa kan. Itulah ya Allah, makanan jangan kira ya. Oh ya Allah, pestanya. Moncohnya ya tak? Jadi jangan ambil yang ini kalau tasawufnya jangan lebih daripada yang kebiasaan yang engkau makan pada waktu malam. Apabila engkau menghimpunkan makanan siang kepada malam untuk engkau makan sekaligus, qada kan? Makannya banyak. Dia biasa makan dapat sepinggan campur 2 pinggan. Pagi sepinggan. Jadi tengah hari 2 pinggan. Kali ni tak dapat kan? Dia pun qada masa buka tak? Menghimpunkan makanan siang kepada malam untuk engkau makan sekaligus ketika berbuka puasa. Maka sebenarnya bukan puasa tu. Itu memindahkan waktu makan jadi jamak takhir je. Itu jadi jamak takhir namanya dah. Maka tidak ada makna bagi puasamu itu. Sedangkan yang dimaksudkan daripada puasa itu ialah pecahkan syahwat. Ya tak? Maknanya sebab itulah maknanya kita kata menjadi peribadi yang berbeza lah. Allah, tapi bukan senang, bendanya banyak benar yang kadang-kadang kita tak buat, orang hantar. Dah 3-4 diantaranya ya tak? Macam mana nak buat ya tak? Macam mana tak? Itu memang satu cabaran sangat lah. Memang cabaran sangat.
dan melemahkan kekuatannya. Kita disuruh supaya pecahkan syahwah demi puasa, ya, dan melemahkan kekuatan supaya engkau jangan mereka-reka makan, ya tak? Supaya dapat lebih berpeluang menambah takwa. Kalau dah banyak, ya, kalau dah banyak makannya, banyak takwanya, kuranglah takwanya, ya tak? Takwa tu pasal pecennya, pasal apa kan, pencuknya kan, kanji pula special. Tak ada kanji wak 8, tak ada. Kanji wak 8 hospital TP. Percaya tak tahu nak ngapa cayanya. Tu orang yang buat 8 tu memang dah sampai ujung dah pun, nunggu hari je sebenarnya kan. Atau kanjinya pun tak ada je kan. Atau sudah sampai ujung. Makan jangan tidur. Allah caya. Tetapi apabila engkau hanya menghimpunkan makan siang kepada makan malam, maka apakah maknanya puasamu itu? Mana yang dikatakan kita menahan syahwah makan tadi. Bahkan perut di waktu malam akan lebih berat, ya. Sedangkan tidak ada sebarang tempat yang lebih dimurkai sisi Allah yang lebih daripada perut yang dipenuhkan dengan makanan, walaupun halal. Ini payah ni tuan-tuan. Sebab itu Nabi suruh makan berhenti sebelum kenyang, ya tak? Mengapa? Sulus lil ta'am, sulus lil ma' wa sulus lil hawa, kata Nabi, ya. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk pernafasan, ya tak? Jadi jangan sampai dimurkai. Allahu akbar, ya, jangan sampai dimurkai. Allah tak gemar, ya tak? Seburuk-buruk dipanggil apa ya, kantung, ya tak? Seburuk-buruk bekas kantung, kadang-kadang diterjemahkan wi'a ataupun kantung. Seburuk-buruk kantung yang diisi yang Tuhan murka, ialah maknanya bila mana kantung tu penuh sepenuh-penuhnya, ya tak? Kalau semayang kan, ya Allah, tak tahulah berapa kali nguap, ya tak? Baca tahiyat tu berhenti habis bateri. At-tahiyatul mubarakah, Assalamualaikum wa at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Allah. Macam mana nak 3 juzuk 8 rakaat di Mekah? Di Mekah tuan-tuan, ya tak? Di Mekah pukul 12 malam 8 rakaat pula. Lepas tarawih pukul 9 apa semua tu, pukul 12 bangun pula untuk 8 rakaat tahajud. Ya Allah, 3 juzuk lah tu. Ya salam. Tarawih tu 1 juzuk, lega lagi 20 rakaat. Ini 3 juzuk ni 8 rakaat ni. Allah, ya tak? Jenuh. Itulah cara dia Nabi, ya tak? Now, apa itu? Jadi maknanya Masjidil Haram tu begitu, ya. Masjidil Haram tu mujahadahnya dia makna kuat, boleh ada peluang untuk mujahadah, ya. Sebab lepasnya bila sudah sampai ke 12 bangun pula untuk tahajud secara berjamaah 8 rakaat. Jadi maknanya tahajud berjamaah itu syar'i, boleh. Ya, kalau dah Mekah pun buat begitu, ya, dah Mekah pun buat begitu, syar'i. Nah. Jadi dikata pada situ, apabila engkau sudah faham, maka dia kata pada situ, maka makna puasa ini, makna puasa itu ialah mengawal syahwat, jangan dinaikkan syahwat, ya tak? Maka perbanyak olehmu daripadanya mengikut kemampuan puasa, ya. Mengikut kemampuan, kerana puasa itu adalah asas yang memudahkan segala ibadat yang lain. Maksudnya kita dera diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mudahlah kita, ya, menjadi contoh dan model, ya, kepada kita, dan kunci kepada segala ketaatan, ya. Kunci kepada segala ketaatan itu apa tadi? Ialah kefahaman tadi lah, ya. Faham itu, ya, kunci kepada segala ketaatan. Oleh kerana itu Rasul bersabda, qala Allah Ta'ala, kullu hasanah bi'ashri amthaliha ila sab'ami'ah dhi'fin illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bi. Ini yang kita sebut fadlan minallahi wa ni'mah, kurniaan kelebihan daripada Allah, ya, dan nikmat daripada Allah, wa maghfiratan wa rahmah. Jadi pasal apa ni? Inilah ceritanya, ya. Dalam hadis kursi bahawa setiap kebaikan itu akan digandakan 10 kali sehingga sampai 700 kali ganda. Mengikut keikhlasan dan keindahan amalan tersebut, kecuali puasa, ya.
maka puasa itu saumuli, ya, maknanya Allah Taala kata fa inna wa dia kata apa di situ, ya, fa innahu li, ya, puasa itu bagiku, akulah yang akan langsung membalasnya dengan balasan yang sangat banyak. Jazakallahu khairal jaza, ya tak? Khairan katsira, ya tak? Sangat banyak yang tidak terbilang, ya, banyak. Nah, dan lagi sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, di situ ya, insya-Allah.